impian setiap individu. Lebih-lebih lagi, ianya mampu menarik perhatian masyarakat dan menjadikan seseorang itu popular di media sosial. Saya harap sangat saya dapat keluarkan produk saya sendiri dengan memiliki sebuah kedai jahit. Sebab saya nak berfikir bahawa saya, walaupun saya okey je, saya boleh buat. Aku duga rasa ini meski takdir kita. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kau menyinggah hati ini, tak pernah ku menyangka sekuat ini. Debaran hangat ragamu, kau merubah segalanya. Ternyata aku kalah, betapa kuatnya rasa biar kau tiada di sisi. Takkan mati jiwaku, yang ada hanyalah rindu. Sungguh tak kuduga rasa ini, meski takdir kita tak pasti. Ku setia di sini, doaku mengiringi kamu. Merubah segalanya, sekeras hati ini menolak untuk merasa, tapi tidak cintamu. Takkan mati jiwaku, yang ada hanyalah rindu. Sungguh tak kuduga rasa ini, setia di sini, doaku mengiringi kamu.
pembukaan siaran hari ini dengan Terus Hidup, lagu daripada Aina Abdul. Fatin, hari ini kami nak mengajak anda semua untuk menikmati dan menghayati hidup yang kita ada ini dan terus hidup bersama kami juga pada hari Rabu ini. Ya, hari Rabu. Kekuatan vokal beliau kan memang menaikkan semangat kita untuk hari Rabu ini, 24 Ogos 2022. Apa khabar anda di rumah? Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Baik Sugi, hari ini pelbagai topik yang ingin kita kongsikan, pelbagai informasi yang ingin kita kongsikan. Mungkin kita boleh mulakan dengan sedikit laporan yang menjadi perhatian hari ini, Sugi. Betul, sebab sering kali di WHI dan hari-hari kami mengingatkan anda dan kita untuk sentiasa berhati-hati. Tidak kiralah semasa memandu kereta ke kerja ataupun di rumah, masa memasak ataupun apa jua aktiviti yang kita lakukan. Keselamatan itu sangat penting. Dan ini yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda, di mana satu insiden berlaku di Johor Bahru. Seorang individu telah kehilangan pergelangan tangan kanan seorang pekerja bengkel servis pemadam api hancur selepas tabung alat pemadam api meletup. Jadi adalah kronologi insiden yang berlaku, tetapi sangat menyedihkan dan pastinya kejadian itu tidak diduga langsung oleh beliau. Kan? Betul, beliau memang sering dikenali sebagai Izwan Uthman, yang mana insiden ini berlaku sewaktu beliau bekerja. Jadi kita doakan segalanya dipermudahkan dan ini sebenarnya peringatan untuk kita dalam kalangan masyarakat untuk terus berhati-hati. Okey. Baik, kita dah tak sabar sebenarnya untuk kita menemu ramah Aina. Apa khabar Aina? Hai Aina. Khabar baik, alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Okey, tadi saya sebelum masuk ke studio, saya dengarlah Aina tengah orang kata warm up vokal dia. Saya ingat Fatin yang tengah warm up vokal. Ya, betul awak. Aina, Terus Hidup, lagu terbaru awak ni. Mungkin Aina boleh kongsikan berkaitan dengan lagu ini. Adakah lagu ini berkait rapat dengan hidup Aina sendiri yang sentiasa cuba untuk terus hidup walau apa juga keadaan dan situasi yang dilontarkan pada Aina Abdul? Thank you so much. Itu adalah sebahagian daripada maksud lagu Terus Hidup. Aina menceritakan sebagai dia boleh dalam apa-apa juga konteks, tapi salah satunya adalah terus hidup untuk orang yang anda sayang, terus hidup untuk orang yang dah pergi, terus hidup untuk sebagai satu motivasi untuk orang kat luar sana yang mungkin selalu rasa macam depressed and down. So lagu ini untuk lagu kebangkitan untuk kita semua. Wow, lagu kebangkitan ya Aina. Tapi kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya proses untuk kita menghasilkan tim Aina sendiri. Siapa idea asalnya? Okey, lagu ini saya tulis lagu dan lirik, tetapi specialnya mengenai lagu ni yang Aina boleh katakan karya yang sangat penting bagi saya kerana diproduce dan arrange oleh Jenny Chin. Jenny Chin adalah salah satu nama yang saya daripada dulu nak bekerjasama, seorang orang kuat seperti nama-nama Datuk Sheila Majid, Nimbai Zura, Anita Sarawak. Jadi saya rasa honoured sebagai seorang artis baru dapat bekerja dengan Jenny Chin. Okey, dan Aina, saya rasa soalan yang akan saya tanya pastinya ramai dah bertanya, tapi saya ingin juga bertanya. Aina sentiasa menghadapi orang kata criticism kan. Orang pastinya memberikan kritik kepada Aina yang konstruktif dan tidak konstruktif pun banyak juga. Jadi bagaimana Aina, seorang Aina cuba untuk bangkit dan mengetepikan segalanya dan terus hidup? Sebenarnya saya pun macam manusia biasa juga. Saya banyak masa yang saya cry myself in bed. Sometimes almost every night saya akan ada that moment, especially kalau time tu saya tengah dikritik oleh mungkin satu normally the criticism comes from the outfit that I'm wearing or any kind of macam persembahan yang saya buat ke apa ke. So what I do, Aina selalunya akan off phone and I would do like normal human being. Saya akan buat benda yang saya happy, which is tengok movie yang saya happy, yang saya suka. Itulah cara saya untuk terus hidup, because saya tak boleh nak ketepikan exactly feelings yang sedih tu. Saya pun manusia biasa, so saya tetap akan berasa sedih but not for a long time, sebab saya tak nak bagi feelings itu ataupun komen-komen itu menang. Saya harapkan apa yang dikongsikan Aina tu sedikit tips lah kan untuk kita jadikan hari-hari kita hari-hari yang terbaik. Betul. Dan saya suka apabila Aina kata sama-sama kita bangkit kerana selepas ini di WHI kami nak mengajak anda semua wanita untuk bersama-sama bangkit bersama dengan kita. Aina akan bersama dengan kita sekejap lagi, tapi Aina, topik hari ini kan yang akan kita bincangkan adalah dunia tipu-tipu. Apa pendapat Aina berkaitan topik itu? I have no idea, tapi saya ada
point saya tu sendiri. Okey, nanti kita dengar apa point Aina. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini bersama dengan YB Datuk Rina Harun untuk berkongsi berkaitan dengan program ataupun Karnival Kerjaya dan Keusahawanan Wanita Bangkit. Kembali tahu. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan terima kasih kerana masih lagi bersama kami di WHI. Dan seperti yang kami dah war-warkan di awal tadi, kita akan bersama dengan YB, Datuk Seri Rina Harun bersama dengan kita untuk membincangkan bagaimana kita sama-sama sebagai wanita boleh bangkit, dan kami di WHI sentiasa memberikan anda inspirasi, motivasi untuk bangkit bersama kami. Dan kalau kita lihat pada hari ini, pastinya wanita sudah pun melibatkan diri dalam pelbagai sektor, mendahului pelbagai bidang kerjaya dan keusahawanan, dan pada masa yang sama ini dapat membantu mengurangkan ataupun merapatkan lagi jurang gender. Itu yang penting, kita membantu satu sama lain untuk merapatkan lagi jurang gender ini, walaupun ini adalah satu, orang kata, cabaran, masih lagi satu cabaran. Dan untuk berkongsi lebih lanjut berkaitan dengan Karnival Kerjaya dan Keusahawanan Wanita Bangkit, kita bersama dengan YB Datuk Seri Rina Muhammad Harun selaku Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Selamat datang YB. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama dengan kami, Saya YB. pun ucap terima kasih kerana sudi menjemput saya hari ini. YB sihat ya? Alhamdulillah. Okey, sangat sweet baju YB hari ini. Okey, baik YB, seperti yang saya dah kongsikan tadi berkaitan dengan Karnival Kerjaya dan Keusahawanan Wanita 2022 yang akan berlangsung tidak lama lagi. Mungkin sebagai pembukaannya YB boleh berkongsi apakah tujuan sebenar Karnival ini, YB? Karnival Wanita Bangkit KPWKM ini kita telah mulakan daripada bulan Mac 2022 di KLCC, dan kemudian kita buat di Kedah, dan insya-Allah di hujung minggu ni kita akan adakan pula di Selangor, di Sepang, Selangor. Jadi tujuannya, bila kita lihat sekarang ni kita dah ada sektor ekonomi telah pun dibuka 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sekarang ni nak bangkit semula. Nak bangkit semula maksudnya kita nak bukan saja dari segi ekonomi tapi juga dari segi kekeluargaan itu sendiri, dari segi wanita itu sendiri, mana ada ramai di antara mereka yang memerlukan pekerjaan. Yang ada yang antara mereka yang nak menjurus kepada peluang keusahawanan dan sebagainya. Jadi bila kita mengadakan Karnival Kerjaya dan Keusahawanan Wanita Bangkit di KPWKM ini, supaya kita nak menyediakan satu platform di mana ada ramai ni yang majikan-majikan yang memerlukan pekerja. Betul. Jadi kita bawa mereka ini dalam satu karnival, dan begitu juga kalau nak melibatkan diri dalam bidang keusahawanan, kita bawa juga usahawan-usahawan yang berjaya ni untuk berkongsi pengalaman. Kita bawa juga agensi-agensi yang dari selain daripada KPWKM daripada MARA dan sebagainya, daripada Pekesu, untuk berkongsi maklumat untuk membantu wanita ini. Boleh saya katakan seperti one stop center bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan dan mereka yang ada peluang pekerjaan bagi mereka di luar sana. Dan mungkin YB, bagi mereka yang sedang menonton sekarang ini, tertanya-tanya jugalah, siapa yang boleh ke Karnival ini? Saya yang baru fresh grad ni boleh ke saya ke Karnival ini? Kena bawa resume saya ke? Macam mana ni prosesnya? Jadi yang ini terbuka kepada semua rakyat Malaysia, bukan saja yang fresh graduate. Mungkin agaknya lepasan SPM belum diterima, sambung belajar ke mana-mana, sementara nak menunggu untuk menyambung pelajaran sebagainya, nak cari pekerjaan dulu ke. Jadi kita ada 15,000 peluang pekerjaan yang ditawarkan. Lebih daripada 1,000 adalah jawatan eksekutif yang ke atas. Jadi ada banyak peluang-peluang yang boleh diberikan. Jadi datang, bawa resume, dan kita akan adakan temuduka terus di sana. Jadi ini untuk membantu mereka yang sedang untuk mencari peluang pekerjaan. Dan begitu juga kita ada juga program-program keusahawanan, seminar keusahawanan. Kita ada juga daripada MARA. Kita ada juga usahawan selebriti macam Datuk Rosyam Noor yang akan bersama, dan juga daripada Usanita, Datin Azliana. Mereka ni yang dah berjaya nak berkongsi pengalaman dengan wanita-wanita. Nanti ada yang tanya juga, wanita juga YB. Saya jemput semua. Tak kira wanita, tapi memang program ini khusus kepada wanita.
tapi kita buka kepada semua untuk datang. Okey, jadi mungkin seperti yang tadi YB katakan, ada juga yang mungkin kehilangan pekerjaan sewaktu pandemik COVID-19. Ini adalah peluang mereka untuk menerokai pelbagai peluang pekerjaan, dan mana tahu kalau mereka yang menonton sekarang ni, mereka mungkin boleh mendapatkan pekerjaan mereka melalui Carnival ini. Dan tadi YB dah katakan hampir 15,000 peluang pekerjaan ataupun lebih 15,000 peluang pekerjaan. Boleh YB kongsikan cabang-cabangnya kalau YB boleh? Ya, kalau kita tengok kan ada antara banyak syarikat-syarikat yang seperti contohnya Adabi, ada DK Leather Seats, Berhad, lepas tu ada juga daripada 7-Eleven, ada juga kita untuk minggu ini saja kita ada 30 syarikat. Untuk makluman, semenjak program ini kita lancarkan, sebenarnya kita telah membantu hampir 40,000 orang wanita. Sama ada mereka mendapat pekerjaan ataupun mereka mendapat peluang untuk meneruskan dalam bidang keusahawanan. Jadi ini yang kita bantu, sebab kita lihat baru-baru ini seperti yang telah diumumkan oleh Jabatan Perangkaan Negara, skor indeks kebahagiaan rakyat Malaysia berada di tahap 6.48. Memang dalam tahap bahagia lagi, tapi kalau kita tengok, kita kecilkan lagi, yang paling rendah sekali skor indeksnya itu adalah pendapatan. Faham. Jadi maksudnya mereka memerlukan pendapatan. Jadi macam mana nak bantu mereka melalui pendapatan? Sama ada peluang pekerjaan atau peluang perniagaan yang boleh mendatangkan income, kerana dapat membantu mereka dan juga keluarga mereka. So ini kita nak betul-betul nak bantu rakyat ni. Yang nak cari pekerjaan, jom datang. Datang, bawa resume, datang, boleh layari, boleh tengok kita punya website, tahu kat mana tempat dan sebagainya, sebab kita akan mula daripada pukul 9 pagi sampai 4 petang. Jadi banyak aktiviti-aktiviti. Kita juga ada pendaftaran untuk SSM. Kadang-kadang ada yang meniaga, tapi dah bertahun-tahun surat beranak tak ada. Surat beranak tu maksudnya pendaftaran SSM. Jadi macam mana nak pergi lebih jauh lagi, contoh nak buat pinjaman bank dan sebagainya, mereka memerlukan pendaftaran. Jadi kita buka juga kaunter pendaftaran SSM, dan kepada mereka yang layak kita buat secara percuma. Ini semua nak bantu rakyat. Okey, baik. Dan saya pasti sebelum ini juga YB pernah berkongsi yang pada masa yang untuk membantu mereka menjana pendapatan, YB juga ingin membantu mereka keluar daripada kepompong kemiskinan itu, betul. Dan YB, kita dah berkongsi berkaitan dengan mereka yang hendak ataupun ingin mencari pekerjaan. Tapi bagaimana pula bagi usahawan-usahawan yang ada peluang untuk diberikan kepada mereka? Apa yang boleh mereka dapat daripada Carnival ini? Jadi daripada Carnival ni, dia bukan hanya agensi di bawah kementerian saja, kita pun ada juga MARA. Kita juga ada juga agensi-agensi lain yang turut sama membantu. Pekisa pun ada. Kadang-kadang sebagai usahawan ni mereka tak mencarum dan sebagainya. Itu pun kita ada perlindungan insurans juga diberikan kepada mereka. Jadi kita dari sini kita ada juga taklimat, seminar, perkongsian daripada usahawan-usahawan yang berjaya. Ada sesi-sesi juga kepada mereka. Kita ada buka juga mereka yang telah pun memulakan perniagaan, kita buka juga gerai-gerai jualan. Jadi untuk membantu mempromosikan juga produk mereka. Jadi tak ada alasan kalau betul nak cari pekerjaan, kalau betul nak ceburkan bidang dalam bidang keusahawanan, jom datang ke Carnival ini. Saya suka apabila YB berkata tiada alasan, sebab realitinya YB kadang-kadang ada dalam kalangan mereka yang sedang menonton, termasuk kita kan, kadang-kadang kita ada motivasi itu tapi kita sendiri yang akan memberikan alasan. Jadi mungkin YB boleh memberikan sedikit kata-kata semangat apa yang sebenarnya seorang wanita harus lakukan supaya dia tak malu, dia tak segan, dia terus bangkit dan lakukan apa yang harus dilakukan. Sebenarnya kekuatan itu dia tak ada pada orang lain. Kekuatan tu ada pada diri kita sendiri. Setuju. Yang kita di kementerian sama agensi lain boleh membantu dari segi maklumat, dana, pembukaan, peluang pekerjaan dan sebagainya. Tapi kalau diri sendiri tu mengambil keputusan tak maulah hanya duduk di rumah, maka dia tak akan jadi apa-apa. Jadi wanita yang di luar sana kena terus bangkit. Kalau kita ada banyak dugaan dan cabaran kita hadapi, siapa yang tak ada masalah? Semua orang ada. Kita bangkit dan kita melonjak dengan lebih jauh lagi. Jangan putus asa. Betul. Dan saya setuju, betul. YB katakan kekuatan itu datang daripada diri kita sendiri. Tetapi kadang-kadang YB, betulkan saya sekiranya saya salah, orang di sekeliling kita juga memainkan peranan yang penting. Sebab kita nak cuba keluar daripada keselesaan kita, tapi orang di sekeliling mungkin tidak membantu. Jadi di sini peranan orang di sekeliling kita. Betul. Sangat-sangat tepat. Sebab
itu kalau kita ada juga program-program yang di bawah kementerian, dia ialah kita kementerian. Kita ni bukannya, kita tahu kita ada Kementerian Pembangunan Usahawan, kita ada kementerian, tapi kita ni Forestat ni. Forestat tu nak bangkit. Saya suri rumah boleh ke, saya dapat mesej, YB saya suri rumah boleh ke saya nak berniaga. Jadi kita bawa, ada juga yang suri rumah yang telah pun jadi jutawan. Maksudnya tak mustahil. Ada juga yang OKU yang dah jadi jutawan. So cerita-cerita begini kita nak kongsikan bersama mereka sebab ini adalah kisah benar. Jadi orang dikeliling memang kita ada banyak, bukan semua orang akan sokong kita kalau kita nak berjaya. Tapi percayalah, kalau kita jatuh, kita susah, bukan semua orang nak tolong kita pun. Betul. Kita yang harus membantu diri kita sendiri. Baik YB, dan berbalik. Dan saya nak wanita jangan rasa keseorangan. Kita ada bersama-sama dengan wanita, kementerian ada untuk bersama-sama wanita untuk membantu. Jadi jangan rasa malu, jangan rasa macam segan ataupun rasa takut ataupun rasa keseorangan. Tak. Kita yang hadir dalam program ni, ada satu program juga bersama saya nak maklumkan kepada mereka, jangan rasa anda keseorangan. You are not alone. Ya, betul. Dan itu yang dimaksudkan dengan women empowerment. Kita bantu satu sama lain. Baik, dan YB berbalik kepada Karnival Kerjaya dan Keusahawanan Wanita Bangkit ini, apakah harapan YB dan mungkin harapan KPWKM untuk program ini? Harapan saya tak ada apa lagi yang menggembirakan sekiranya mereka yang hadir ini mendapat peluang pekerjaan. Itu matlamatnya. Mereka yang hadir ini ada peluang untuk menjadi usahawan. Dan akhirnya dia bukan hanya sekadar di sini saja, akhirnya dapat membantu mereka untuk menjana pendapatan. Wanita ni Surita, kalau dia dapat income, dia dapat duit, tiap-tiap bulan apa yang dia fikir dulu? Kalau dah berkahwin, pastinya fikirkan keluarga dan anak dahulu. Dulu. Betul. Jadi kalau wanita ni diberi peluang, yang difikirkan untuk diri dia saja, anak dan keluarga dia juga akan mendapat manfaat. Untuk kebaikan bersama lah, kan? Betul. Jadi wanita ni kena diberi peluang. Dan wanita hari ini saya katakan kesemuanya semakin berdikari dan semuanya sudah pandai menjana pendapatan. Tapi kadang-kadang perlukan sedikitlah dorongan itu. Dan di sini KPWKM telah membuka peluang buat anda. Jadi rebutlah peluang ini, dan bagi anda yang sedang menonton sekarang ini, manalah tahu jiran ataupun anak saudara ke anak anda sendiri memerlukan peluang itu. Jadi kongsikan info ini sebab kita KPWKM sudah membuka peluang. Kita yang harus membantu untuk war-warkannya. Baik, dan di penghujung ini YB, mungkin YB ada pesanan ringkas buat semua wanita yang sedang menonton sekarang ini, YB. Saya pesanan saya kepada wanita ni hebat. Wanita ni sangat hebat, dan sebab itulah wanita ini dia perlu membantu antara satu sama lain. Mereka yang dah berjaya, jom sama-sama untuk membantu mereka yang belum berjaya. Kita perlu untuk memberi motivasi dan inspirasi kepada yang lain sebab saya yakin setiap seorang daripada kita ada kelebihan masing-masing. Jangan ingat pada kekurangan, tapi setiap daripada orang ada kelebihan masing-masing. Jadi gunakan kelebihan yang ada itu untuk kita membina satu masyarakat yang lebih kuat dan utuh. Setuju sangat. Gunakan kekuatan anda dan kalau boleh kita ketepikan kekurangan kita. Terima kasih YB, dan dengan apa yang YB katakan tadi, kita ada satu kisah inspirasi di mana YB seorang individu ini menggunakan kekuatannya walaupun ada kekurangan fizikal untuk menjana pendapatan melalui aktiviti menjahit. Jadi sama-sama YB kita saksikan kisah inspirasi ini. Jom. Terima kasih YB. Sama-sama. Kekurangan upaya bukanlah penghalang bagi individu yang inginkan kejayaan dalam hidup. Biarpun dihujani pelbagai dugaan, ianya adalah asam garam dalam kehidupan. Begitu juga bagi Nik Suryati Zakaria atau lebih manja dipanggil Angah, meskipun kekurangan upaya fizikal, namun dia dianugerahkan kemahiran menjahit yang dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Mula-mula nak terdetik di hati nak belajar jahit tu, orang kata masa tu saya tingkat T2, lagi pun saya sekolah petih. Jadi waktu pagi ni saya tak ada nak buat gapo. Jadi saya duk mikir-mikir, saya pun ajaklah saya ngoh, kita pergi belajar jahit kat Azel, dia kata tak kena bayar, dia kata free je. Boleh saya kata. Jadi saya pergilah belajar jahit tu. Saya pun nekat di hati saya ni nak belajar. Bila saya belajar macam-macam jenis passion dah. Bila sampai cuti sekolah,
saya poek ke Kak Azir. Saya nak belajar baju sekolah lah, kata nak jahit baju sekolah. Kira tingkat T3 tu saya nak pakai baju saya jahit diri. Penerima anugerah Tokoh Usahawan OKU peringkat Kelantan pada April lalu membuktikan segalanya mungkin jika tekun berusaha dan tidak cepat mengalah dengan apa jua rintangan yang mendatang. Tidak pernah mengeluh dengan kekurangan yang ada, malah Nik Suryati berbangga dapat menjana pendapatan tanpa bantuan sesiapa pun. Tepeh tu kalau orang kata kalau musim perayaan tu orang kata memang tak tidur malam lah. Duk kerja ke tepeh sak orang ni. Tapi lah ni alhamdulillah lah tepeh saya pun mendapat sambut tel lah, walaupun bukan daripada kawasan setempat ni pun, daripada luar pun banyak dulu ni. Harga tu kalau daripada harga RM35 sampai RM100 lebih lah. Bergantung pada design yang customer minta lah. Kata halangan tu bagi saya tak ada lah. Sebab saya fikir orang lain boleh buat, saya pun mesti boleh buat. Setiap daripada kita mempunyai ujian dan cabaran hidup yang berbeza. Bagi Nik Suryati, kekurangannya adalah kelebihan yang tidak ada pada diri orang lain. Sesungguhnya, erti kejayaan harus diraih dengan penuh sabar dan kesyukuran. Saya harap sangat saya dapat keluarkan produk saya sendiri dengan memiliki sebuah kedai jahit. Sebab saya nak buktikan bahawa saya, walaupun saya OKU, saya boleh buat. Oh, wow, kisah yang cukup memberi inspirasi dan saya ingin terus bertanya YB. YB, mungkin YB boleh berikan komen berkaitan dengan apa yang kita baru saja melihat. Kalau kita lihat tadi video yang ditayangkan itu penuh dengan inspirasi dan motivasi. Tadi Puan Suryati sebut kalau orang lain boleh buat, kenapa saya tak boleh buat? Tanpa dia memikirkan kekurangan yang ada pada dia, kekurangan fizikal dia. Tapi semangat dia melepasi daripada kekurangan yang dia ada. Jadi saya kira inilah yang perlu kita tunjukkan juga. Kisah-kisah kejayaan sahabat-sahabat OKU kita. Kita jangan ingat hanya sahabat OKU yang ya betul mungkin ada yang memerlukan bantuan dan sebagainya. Tapi ada sahabat-sahabat OKU kita yang jauh dah berjaya. Macam tadi Puan Suryati. Macam saya di Titiwangsa pun ada juga ya Kak yang meniaga tak Nena di Keramat Mall yang dah berjaya. Kita ada juga jutawan ya yang OKU yang hanya duduk di atas kursi roda yang hanya boleh menggerakkan 2 jari saja, tapi jutawan. Jadi cerita-cerita ni yang kita nak bawa. Sebenarnya kadang-kadang saya selalu juga mengingatkan diri saya sendiri. Kalau mereka yang ada kekurangan dari fizikal boleh bersemangat begitu, kenapa kita tak boleh? Jadi saya yakin semua daripada kita, bukan saja kepada wanita, rakyat Malaysia mampu untuk melaksanakannya. Yang penting jangan patah semangat. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Dan dengan suntikan semangat daripada YB, kami berharap anda terus bangkit dan teruskan hidup anda. Terima kasih sekali lagi. Kami ingin ucapkan kepada YB Datuk Seri Rina Mohamed Harun selaku Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih YB. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini bersama dengan tetamu-tetamu kita untuk membincangkan topik kita, Dunia Tipu-Tipu. Wanita hari ini. Hari ini. Lights, camera, action. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 좀 더 땡겨 봐봐 기동 차지. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Zoom in, zoom out, okay. Baby 확하게 확실하게 I'm feeling like $1,000,000, yeah. Must be that $1,000,000, yeah. 오늘따라 Pino, ya. Kita nampak dah ke gambar ayat tu? Alah, shopping sikit-sikit je. Ya ke? Cantik beg baru ai. Alah, sikitnya murah je. Latest collection. Baru sampai. Okey lah, babe. I got to go. Sebab ada meeting. Alright. Bye. Nanti you belilah beg yang sama. Alright. Bye. Hello? Ya. Ya, babe. Ya ke? Aku kita minta dah kereta. Tapi kan I cakap nak pinjam satu hari. Ya ke? Ada, I bawa semua beg-beg you ni. Okey.
lah. See you in half an hour. I hantar you barang-barang you. Okay. Bye. Itu yang kita nak kaitkan dengan topik kita hari ini, dunia tipu-tipu. Apa sebenarnya untuk kaitan ada kena-mengena ke kan dengan pembelian ataupun apa sahaja yang kita inginkan berjenama, itu yang kita nak kaitkan dengan dunia tipu-tipu. Siti dah berjaya dah. Siti dah berjaya itu belum lagi. Okey, baik. Kita bersama dengan Encik Saiful Bahari. Selamat datang Encik Saiful, sihat ya? Terima kasih. Ada bunga merah di situ. Itulah tu dia ada kat tepi sana. Okey, dan sekali lagi kita bersama dengan Aina Abdul. Okey, untuk membincangkan berkenaan dengan topik kita hari ini, dunia tipu-tipu. Kita nak mulakan dengan siapa, Suki? Kita mulakan dengan Aina dahulu ke Encik Saiful dahulu? Awak mulakan. Saya rasa Encik Saiful dulu. Saya dulu. Okay. Kalau wanita selalu dikaitkan dengan dunia tipu-tipu ni kan di Instagram dan sebagainya, laman media sosial. Tapi sebenarnya Encik Saiful, apa sebenarnya yang kita boleh orang kata fahamkan penonton di luar sana berkenaan dengan topik kita, dunia tipu-tipu ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat, salam sejahtera kepada semua penonton wanita hari ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, topik hari ini Sugita dan Fatih yang cantik, dunia tipu-tipu. Kan. So kita tengok hasil lakonan sahabat tadi kan. Siti, bukan nama sebenar. Nama dia Siti. Bukan nama sebenar. Okey, dunia tipu-tipu. Saya ambil teori yang diketengahkan oleh Carl Jung yang mengatakan bahawa setiap manusia ni dia ada topeng dalam kehidupan dia. Itu teori personality ataupun teori persona yang kita kenali sebagai teori persona, yang mana dia akan memakai topeng tersebut mengikut kesesuaian masyarakat yang ada pada ketika itu. So dan ada kalanya topeng yang dia pakai tersebut dia tidak memberi ataupun dia gagal memenuhi kehendak hati dia pun pada ketika itu. Dia hanya untuk memenuhi kehendak pandangan dan juga persepsi masyarakat pada ketika itu. Kata Carl Jung. So baik, dekat sini dalam topik kita pada hari ini, untuk kita share dengan semua yang ada kat luar sana, saya bukan nak kata topik ini, dunia tipu-tipu ni, bukanlah kita nak membincangkan topik ini dalam satu skop yang besar. Kita nak kecilkan sedikit dari topik itu kepada apa yang kita nak kaitkan dengan yang mungkin bersifat negatif. Tetapi Sugita dan Fatin dan juga Aina rupanya dia ada side positif, dia ada side negatif topik kita hari ini. Okey. Encik Saiful nak simpan dahulu side positif dan negatif. Yang positif yang negatif tu saya rasa satu je. Okey. Apa dia? Sikit je. Yang positif itu adalah ada kalanya perbuatan yang dibuat tersebut adalah memberi kebaikan kepada orang lain dan memberi kebaikan kepada diri dia dengan tipu-tipu tersebut. Huraian dia nanti selepas ini. Saya pun terpaksa fikir. Okey, kita simpan dah. Kita simpan bagi penonton semua tunggu. Okey, suspense yang Encik Saiful buat, dan saya tertarik dengan apa yang Encik Saiful katakan tadi, sebab itulah realitinya di mana dunia tipu-tipu ni adalah kesesuaian individu untuk ataupun mengikut masyarakat pada hari ini, ingin menyesuaikan diri. Ataupun dalam bahasa Inggeris orang kata conforming kan. Dan Aina sebagai seorang artis, pastinya Aina harus menyesuaikan diri mengikut kerjaya Aina kan, industri muzik, dengan baju Aina dan cara Aina membawa diri Aina. Pernah tak orang salah faham dan mengatakan Aina ni hidup dalam dunia tipu-tipu lah Aina? Okey, bagi Aina, so far Aina tak pernah lagi mengalami situasi yang macam ni. Tetapi sebagai anak seni, benda ni selalu dikait rapat dengan dunia artis. Orang kata sebab sometimes kita kena tampil dengan barang-barang yang mahal. Tetapi kadang-kadang orang mungkin kat luar sana tak tahu kadang-kadang barang mahal itu adalah part of our job. Contohnya barang mahal yang dipakai itu mungkin disponsor kerana tugas sebagai seorang artis kita kena promote barang itu. Tapi bila kita post di social media tak nampak macam post itu kerja. Tetapi itu adalah kerja. So dalam dunia artis ni berbeza sedikit. Dia tak semestinya kita ikut-ikut ataupun kita nak ada kerana orang lain ada. But most of the time saya sebagai seorang anak seni, saya mempertahankan anak seni yang lain. Sometimes bila kita tampil begitu, itu adalah kerana urusan kerja. Okey, saya memang boleh faham apa yang Aina kaitkan dengan urusan kerja. Tetapi ya kan, kita nak bercakap mengenai apa yang berlaku sekarang ini. Sanggup meminjam, kadang-kadang kalau tak dapat yang original kita boleh beli yang grade A. Tapi kenapa sebenarnya? Adalah ini antara salah satu penyakit ataupun nak seiring dengan orang lain. Tapi tak apa, kejap lagi kita bincangkan. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan sedikit laporan berkenaan dengan
topik kita. Tapi Kak Fatin, sebelum tu saya dah tak sabar nak tahu apa yang Encik Saiful nak kongsikan berkaitan dengan positif dan negatifnya tadi Encik Saiful. Silakan. Kena ceritakan juga. Kita tak nak simpan. Kita dah tak sabar dah Encik Saiful. Okey, yang positif tadi saya katakan sesuatu perbuatan yang dia buat tersebut memberi kebaikan kepada orang lain dan kebaikan juga kepada diri dia. Saya ambil contoh paling mudah. Dunia tipu-tipu. Baik, seorang bapa yang balik bekerja dengan kepenatan, tapi bila sampai rumah dia tukar topeng kegembiraan. Maka secara tak langsung dia telah memberi impak yang positif kepada orang yang di sekeliling, terutama keluarganya. So walaupun pada ketika itu dia kepenatan, tapi topeng, kata Kayang tadi, disesuaikan topeng tersebut dengan situasi ataupun suasana tersebut. Itu yang positif. Itu yang positif. Okey, faham. Yang negatif pula adalah sesuatu perkara tersebut dia buat yang pertama adalah untuk kepentingan diri dalam pada masa sama memudaratkan orang lain. Sebagai contoh yang Fatin kata tadilah, bergaya, sanggup bergolok bergadai semata-mata untuk mendapatkan perhatian ataupun pujian daripada individu-individu yang tertentu, tetapi dalam pada masa yang sama sebenarnya benda itu adalah sesuatu benda yang bukan menjadi milik dia dan sebagainya. Contohlah, video yang paling mudah tadilah. Ataupun yang kita boleh kaitkan dalam dunia masa kini, dalam keadaan yang sekarang ini, orang membina konten untuk membina orang kata populariti dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, konten tersebut adalah konten yang mungkin membinasakan kepada orang lain. So topeng yang dipakai tersebut adalah topeng untuk kepentingan diri, tapi tidak memanfaat kepada orang lain. Betul. Itu yang negatif. Saya suka apa yang Encik Saiful katakan, sebab betul, kadang-kadang kita buat untuk kepuasan diri kita sendiri. Yang melihatnya pula rasalah stres. Dia dah ada lah beg tu, dia dah beli rumah, dia dah buat ada kereta. Saya pun perlu ada benda yang dia ada tu. Sehingga kan ambil hutang, pinjam duit orang, pinjam barang orang. Dan Aina, bila bercakap mengenai dunia tipu-tipu ini, ia tidak sahaja melibatkan material atau secara materialistik ni lah. Ia juga berkait dengan personality orang. Kadang-kadang ada orang dia personality dia tak adalah cheerful sangat, kata jenis yang suka beramal mesra sangat. Tapi bila ke event, saya gunakan contoh sebagai seorang artis kan, bila ke event, lama tak jumpa. itu cara dia socialize. Adakah itu juga disifatkan sebagai seorang yang hidup dalam dunia tipu-tipu? Pendapat Aina. Saya tergelak tadi sebab ini juga adalah kalau dalam dunia artis tu, this is what we call part of the skill yang kita kena belajar. Skill and sebagai seorang anak seni, saya juga seorang yang jarang pergi event untuk macam meet other artis. Saya jarang lah, tapi bila saya ada peluang untuk berjumpa, saya juga dapat rasakan yang saya slowly learning that skill tau, melihat daripada rakan-rakan artis lain. And to me it's good and it's not totally bad thing. Sebab bagi saya skill ini walaupun orang kata mungkin tipu-tipu, but it's the type of skill yang saya rasa is very important sebagai anak seni, because dia mengajar kita untuk bercakap, mengajar kita untuk how to present ourselves in front of the tetamu-tetamu yang datang. Sebab kadang-kadang tetamu yang datang tu tetamu yang penting. Macam Aina bagi contoh, for myself, kalau saya pergi ke event, saya memang susah sangat nak make the move first. Saya susah untuk nak start the conversation. Tapi lately saya dah banyak belajar, and semakin lama saya dalam industri ni, saya pun menjadi figura itu juga. Saya akan cuba untuk to be macam kita terlalu kenal orang tu, tapi sebenarnya kita baru first time jumpa orang tu. And bagi saya skill itu is a good thing for me. Jadi melihat pada keadaan bagaimana kita mengambil itu. Sebab ada orang kadang-kadang dia introvert, jadi dia tak bercakap, tapi orang lain salah faham dia ni sombong lah, dia ni arrogant lah. Ataupun ada orang terus muka jadi macam ni, dia bila senyum terus senyum 3 second. Macam-macam kan sebenarnya. Ini lebih kepada social skill. Ada juga dunia tipu-tipu dari segi perbuatan dan sebagainya. Baik, kita nak kongsikan Sugi yang berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita ada laporan dunia tipu-tipu. Jom kita saksikan. Mempunyai kehidupan serba mewah pastinya menjadi impian setiap individu. Lebih-lebih lagi, ianya mampu menarik perhatian masyarakat dan menjadikan seseorang itu popular di media sosial. Tidak hairanlah jika ada segelintir individu yang sanggup meminjam semua kemewahan tersebut tetapi mengaku ianya milik mereka demi sebuah status dan sanjungan pengikut mereka di alam maya.
course kehidupan tipu-tipu ni unnecessary dan takkan boleh pergi jauh pun dengan penipuan yang seseorang individu itu lakukan on social media. So your closest friends or your family members will eventually tahu that whether you can afford a certain thing or whether you can't. Rasa sekarang ni zaman social media ramai je yang hidup macam ni. Tapi rasa tak perlulah. Kita humble je lah. Kalau ada, kalau tak ada, tak ada. Rata-rata ada antara positif dan juga negatif. Okey, kita nak tanya kepada Encik Saiful kan. Kita dah bincang berkenaan dengan bagaimana sebenarnya senario yang berlaku sekarang ini. Tapi bagaimana juga Encik Saiful untuk kita melihat ciri-ciri mereka yang tergolong dalam tipu-tipu ni? Okey, ciri-ciri dia. Okey, ciri-ciri dia ada beberapa ciri-ciri yang saya gariskanlah untuk perkongsian. Nombor satu dia mesti memiliki sifat pendusta dan penipu. Sebab apa? Sebab because ini yang negatif Pak kata si Fatih tadi. Apakah ciri-cirinya? Saya tak kupas dari sudut yang positif, tapi saya melihat dari sudut seperti mana komen-komen yang ada dekat ruang sana. So maksudnya ciri-ciri orang yang pergi kepada topeng yang membinasakan orang lain, tetapi untuk kebaikan diri, nombor satu dia mesti seorang yang pendusta dan penipu. So kalau dia tidak ada sikap yang sedemikian, maka dia bukan memiliki ciri-ciri tersebut. Kenapa? Sebab macam yang tadi tu yang kita lihat tadi kan, dia tak kaya tetapi dia sanggup meminjam untuk menjadikan dia kaya. Itu menampakkan dia sebagai seorang yang pendusta, sebagai contoh. Baik, nombor dua, saya lajukan sikit. Nombor dua, dia tidak mencerminkan atau menggambarkan isi hati dia yang sebenar. So macam yang saya katakan dulu, hati mencermin ataupun mencorak minda seseorang, dan minda akan menterjemahkan apa yang isi hati ada tersebut dalam perbuatan. So kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dalam bracketnya negatif, maka hasilnya juga adalah negatif. Hasil daripada hati yang negatif ataupun pemikiran yang kotor. Itu nombor dua. Nombor tiga, of course, nombor tiga adalah dia meletakkan kepentingan diri dia melebihi segala-galanya. Therefore, dia sanggup untuk mewujudkan satu topeng, dan topeng yang dia pakai tersebut topeng tipu yang dia membinasakan orang lain. So itu yang kadang bila dah kahwin, awak miskin rupanya. So kenapa dia buat tu, dia tindu awak BM, lepas tu awak Merc, awak bawa ni, tapi bila kahwin saya naik Grab je. Contoh kan. So maksudnya apa? Maksudnya dia meletakkan kepentingan diri dia, dan pada masa yang sama dia tidak mementingkan hak ataupun tanggungjawab kepada orang lain. Itu antara ciri-ciri yang kita boleh katakan dengan dunia tipu-tipu bagi orang yang bersifat ataupun berakhlak dengan akhlak yang buruk, yang negatif ini, untuk kita kena pasti. Boleh kita tambah satu lagi, mereka tak ada keyakinan diri. Okey, mereka tidak ada keyakinan diri untuk orang kata untuk diserlahkan, untuk ditunjukkan. Okey, dia macam ni. Untuk membentuk keyakinan diri itu diperlukan latihan sebenarnya, Fatih. So latihan demi latihan. Tetapi untuk membina keyakinan diri bukanlah seharusnya dia menjadi seorang yang pendusta ataupun pembohong. Ingat asasnya perbuatan tidak boleh menghalalkan cara. Baik. Itu yang paling utama. Baik Encik Saiful, banyak lagi yang kami nak tanya Encik Saiful, dan banyak juga komen yang dikongsikan di Facebook. Tapi selepas ini kita akan bacakannya. Jadi kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Dunia tipu-tipu. Wanita hari ini. Okey, baik, kembali bersama kami dan saya nak bacakan komen daripada Fika Anwar, Mawar Merah. Sedapnya nama. Dalam dunia tipu-tipu ni pasti ada mengikut jenis kawan yang ada, kerana ada yang bukan ikhlas dan ingin menjatuhkan kita. Kawan mana ni? Okey, itu daripada Fika Sudi. Daripada Syasha pula, hai WHI, bukan dunia tipu-tipu je, malah kawan dan sahabat pun ada tipu-tipu. Bak orang kata nak sedapkan diri sendiri je ataupun nak reward diri sendiri. Okey, Aina sudah tersenyum. Macam ada pengalaman. Aina, silakan Aina. Untuk yang sedutan yang pertama tadi, komen pertama. Of course, kita dalam industri seni ni tak lari daripada orang sentiasa nak take advantage of you. And benda tu saya banyak kali alami dah. Tapi we're not naming names here. Tetapi bagi saya, saya berpegang dengan prinsip saya menjaga kain saya sendiri. Saya menjaga laluan saya sendiri, and I'm really choosy in terms of
kawan persekitaran saya, very close contact, but kawan-kawan yang betul-betul faham dengan jiwa saya. And balik pada isu dunia tipu-tipu ni, to me, sebagai seorang artis, kadang-kadang dunia tipu-tipu yang kita create di social media itu sometimes is part of our image, sometimes also part of our personality yang kita kena tonjolkan. So that personality itu juga kadang-kadang boleh memberikan kita banyak lagi tawaran bekerja. Itu adalah dari segi the positive side lah. But not everyone akan nampak dari segi itu, tetapi saya antara anak seni itu yang apabila saya tampil keluar, orang nampak macam saya sangat-sangat macam proper, and then tapi saya juga itu adalah image yang saya ketengahkan, apa yang saya nak orang lihat saya dekat luar, so that people would take me seriously dalam bekerja. Tetapi sebagai Nurul Aina, bukan Aina Abdul, sebagai Nurul Aina, saya seorang manusia biasa. Ya, betul. Okey, kita boleh kait dengan Aina dan juga Cik Saiful nampak bersetuju dengan apa yang Aina kongsikan. Kita nak jadi apa pun dalam dunia ni terpulang, tetapi kita jangan memudaratkan orang. Sedikit di penghujung ni, Cik Saiful. Okey, sedikit di penghujung apa yang saya nak share dekat sini adalah saya ingat pesan Nabi SAW dengan dia, kelak kamu akan berhadapan dengan satu kaum yang mana kaum itu dia datang dekat satu kelompok, dia bermuka lain. Lantas dia pergi kepada kaum yang lain, kelompok yang lain, dia akan bermuka-muka yang lain. Maka itulah seburuk-buruk manusia. Baik, yang positif saya rasa Aina dah ceritakan tadi. Saya untuk fair tu saya ambil yang sudut yang negatif kita sikit. Cari keseimbangan. Kita cari keseimbangan balance dia kan. So kerjaya is tak apalah macam yang Aina dah ceritakan tadi. So saya ambil dari sudut yang negatif, yang peringatan, bukan negatif tetapi peringatan untuk semua. Baik, seekor ikan dia tidak akan bahagia kalau dia hidup di dalam akuarium yang cantik yang dibuat daripada emas, disaluti dan sebagainya, selagi dia tak dapat berenang di lautan yang bebas. So samalah seperti seekor burung, dia tak akan bahagia seandainya dia berada dalam kurungan emas, sedangkan dia memerlukan untuk terbang di awan yang tinggi, yang langit yang tinggi. Samalah macam manusia, dia tak akan bahagia seandainya dia tak back, dia tak kembali kepada fitrah manusia itu sendiri. Apa itu fitrah manusia sendiri? Bersifat dengan sifat yang baik, berakhlak dengan akhlak yang baik. So membahagiakan orang dia sampai membahagiakan diri sendiri. Ingat, membahagiakan orang, membahagiakan diri sendiri. So jangan pentingkan diri semata-mata untuk memakai satu topeng, dan topeng itu adalah untuk kebaikan diri tetapi memudaratkan orang lain. Yang itu perlu dijauhkan. Aina boleh dapat inspirasi ni nak buat lagu baru ni. Saya sebab dengan ayat tadi. Dan mungkin Aina di penghujung ini, saya suka apabila Aina berkongsi tadi, Aina memberikan perspektif yang baru, yang dunia tipu-tipu sebagai seorang artis ni ada positif di sebaliknya. Tetapi sedikit di penghujung ni daripada Aina, pesanan kepada mereka yang sedang menonton sekarang ini berkaitan dengan dunia tipu-tipu. Okey, Aina taklah semahir Encik Saiful untuk explain pasal dunia tipu-tipu, tetapi saya dalam kehidupan seharian saya tak lari daripada dunia tipu-tipu. Sometimes kita kadang-kadang confuse, are we being ourselves or are we being someone else? Jadi bagi saya senang, at the end of the day, di penghujung hari, apa yang saya selalu buat, saya selalu ambil masa untuk fikirkan apa saja yang saya dah cakap hari ini, apa saja yang saya dah buat hari ini, especially to those people yang saya berjumpa. Dan kalau anda ada melangkaui batasan, then text that person and maybe say something or explain. Itu yang bagi saya lah. Tapi I hope it's relatable untuk orang kat luar sana. Yang Aina boleh sharekan. Baik, Cik Saiful, kita ada masa lagi rumusan daripada Cik Saiful. Oh, rumusan. Okey. So rumusannya macam inilah kehidupan kita hanya singkat. So oleh itu ambillah usia yang sesingkat itu, dan kalau boleh jangan kita tinggalkan sesuatu perkara yang hasil daripada apa yang kita tinggalkan tersebut memberi keburukan berpanjangan kepada orang lain. So be careful dekat situ. So biarlah kita tinggalkan sesuatu perkara, legacy ataupun topeng yang kita tinggalkan tersebut adalah bukan topeng yang membinasakan orang lain. Saya tekankan, bukan topeng yang membinasakan orang lain, tapi membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang lain. Sangat terbaik rumusan daripada Encik Saiful, dan terima kasih Aina atas perkongsian Aina itu tadi. Dan kami harapkan apa yang dikongsikan kedua-dua tetamu kita
kita hari ini, membuka mata kita semua. Lain kali bila tulis caption, "Hai dunia tipu-tipu," fikirkan dahulu yang dunia tipu-tipu ni ada, tapi pada masa yang sama ada positif di sebaliknya bagi sesetengah orang. Baik, Fatin, di sini saja WHI buat hari Rabu ini. Dan esok kami berdua akan kembali untuk satu lagi topik, iaitu pelihara aib. Kadang-kadang aib kita tidak dibuka, kita yang membukanya. Kita yang membuka. Jadi tak semestinya semua orang tahu. Jadi tunggu dan lihat untuk esok apa perkongsiannya pelihara aib. Kongsikan pandangan anda untuk topik esok sehingga kita bertemu lagi. Kami tinggalkan anda di sini. Jaga diri, jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Cik Saiful. Terima kasih. Ushawati ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari